Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita peluang dan ruang untuk berada dalam suasana ilmu ini. Apapun ibu ayah dan juga para hadirin yang saya kasih sekalian, semoga kita sentiasa berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak bincang mengenai bersederhana dalam kehidupan. Supaya bersederhana ini dapat kita lakukan dengan sebaiknya. Sebab ramai orang cakap kita kenalah sederhana, kena sederhana. Macam mana nak sederhana? Kata cerdik pandai di kalangan Arab, dia kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara apa saja urusan mesti bersederhana. Dia jangan melampau. Jangan tak ada langsung. Bainal ifrati wa tafrit. Maksudnya di antara tak ada langsung ataupun lebih-lebih. Islam tidak membenarkan kita terlalu melampau dalam sesuatu perkara. Sama ada amal soleh maupun amal toleh. Amal toleh memang tak boleh lah. Amal soleh pun sama juga. Supaya manusia tidak sampai ke tahap dia rasa dia dah buat yang banyak dah. Dan dia lepas ni tak payah buat. Kita tidak mahu ada perasaan seumpama itu mencengkam kehidupan. Kita cuba lihat apa panduan Al-Quran Al-Karim. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala memberi kita panduan perihal infak, perihal berbelanja bersederhana ini. Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Adapun mereka yang berinfak pada jalan Allah ini, mereka tidak bagi semua dan mereka juga tidak tahan semua bersifat kedekut, tetapi mereka sederhana dalam berbelanja. Itu ayat pertama. Keduanya di dalam surah Al-Isra ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basta fataq'uda maluman mahsura. Yang bermaksud, wahai Muhammad, jangan kau tahan tangan engkau ni sampai terbelenggu. Maksudnya nak cengkam, nak tutup tangan ni. Dia maghlulatan ini adalah gambaran bagi orang yang tak nak bagi apa-apa. Wala tabsutha, wahai Muhammad, jangan pula engkau bagi semua. Tabsut maksudnya mudah sangat bagi semua. Dia jangan tahan semua dan jangan bagi semua. Walakin Allah Subhanahu wa taala akan tetapi Allah beritahu supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat sederhana. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basta. Wahai Muhammad, jangan kau tahan tangan kau sampai kau bersifat kedekut dan jangan pula kau bagi semua sampai tak ada apa-apa sehingga kau tercela kerana tak ada apa-apa. Yang pertama, ayat daripada surah Isra 29 ini, ada satu kisah berlaku. Seorang budak datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kat Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kami tak ada makan, tak ada minum. Nabi kata, kat rumah aku pun tak ada apa-apa, aku nak bagi engkau. Tak ada apa-apa. Jadi budak ni kata, engkau kan ada baju yang mahal, baju yang kau pakai tu kau bagi aku nak jual. Nabi Muhammad tanggalkan, bagi baju yang Nabi Muhammad pakai ni yang mahal, yang elok ni Nabi pergi pakai yang tak elok. Nabi ambil baju yang dah tak berapa elok tu Nabi pakai. Yang elok ni bagi budak ni. Budak ni nak pergi jual dan budak dapat duit, dia nak beli makanan. Itu yang Allah turunkan ayat kata, wahai Muhammad, tak perlulah kau bersifat kedekut dan tak perlulah kau bagi semua. Sampai ke baju pun kau terpaksa bagi. Kalau ada kita bagi, kalau tak ada kita buat cara tak ada. Itu yang kedua, ayat kedua. Jadi dalam Islam ni, dia mesti bersifat sederhana, sama ada berinfak. Cuma kan, kita sekarang ini, bila cakap bab kita nak pincin atau kita dah pincin, kadang-kadang orang macam dapat hidu kita ada duit ni. Ada skema-skema pihak-pihak tertentu dapat hidu. Pakcik ni ada duit ni, makcik ni ada duit ni. Jadi mulalah akan ada usaha untuk mengajar kita melabur, mengajar kita untuk masuk sesuatu skim, masuk sesuatu. Jadi yang ni kadang-kadang kita kena betul-betul berhati-hati supaya kita tidak tertipu. Bagi saya, kita ada platform-platform yang dijamin oleh kerajaan melalui bank-bank yang rasmi untuk tidak hilang kita punya deposit.
Sebab ada skamer-skamer, ada individu tertentu, ada skim-skim tertentu yang datang promo kepada kita, yang kita baru dapat duit 200-300 ribu ni, minta kita melabur dalam dia punya bisnes, melabur dalam dia punya skim, 200 ribu, 300 ribu, ada yang labur habis. Kononnya akan dapat pulangan 50%, akan dapat pulangan 60%. Kita pun rasa tergairah. Kita pun tergairah, kita pun kata, elok juga ni. Ini satu skim ni, 300 ribu berapa lama boleh tahan. Kalau aku melabur, aku dapat pulangan. Dia terbayang macam-macam dah. Saya nak bagi tahu satu saja. Tak ada jalan yang mudah untuk dapat kekayaan. Satu. Semua skim-skim ini, kadang-kadang 99% ni saya nak bagi tahu bohong. 99% nak menipu orang, ambil kesempatan daripada kesempitan orang. Dan yang ketiganya, kebanyakan pelaburan ini tidak menepati konsep syariah. Kita nak duit kita halal. Begitu juga dengan saya, bila saya withdraw duit 300-400 ribu ni, saya nak letak dekat mana? Mestilah kaunter yang halal. Takkan sebab saya nak kaya cepat, saya tak peduli saya letak kat mana. Betul atau tidak? Duit itu bawa keberkatan. Duit itu yang akan menjamin saya punya keafiatan. Duit itu yang menjadikan amalan saya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, saya menyeru agar jangan ada di antara kita yang tertipu dengan skim-skim yang tertentu ini. Supaya kita dapat hargai. Boleh tak ibu ayah bayangkan, kita kerja 30 tahun kot. 30 tahun kita kerja. 3 bulan lesap. 3 minggu lesap, 3 hari lesap. Jadi jangan tertipu. Jadi orang cerdik. Jadi orang cerdik. Kalau letaklah dekat fixed deposit yang dijamin oleh bank atau dijamin oleh kerajaan. Yang tu lebih selamat. Sebab kita jangan ada yang mudah sangat tertipu. Ini nasihat saya untuk ibu ayah. Yang seterusnya ialah bila saya ni nak berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita digalakkan. Memang kita digalakkan, sangat-sangat digalakkan. Sebenarnya apa yang saya beli, apa yang saya pakai, apa yang saya makan, semua itu habis di dunia. Tapi apa yang saya infak, itulah yang akan kekal dalam akaun saya ketika saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Al-Munafikun hujung-hujung ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana orang yang tengah nazak nak mati ni kalau boleh minta peluang balik ke dunia. Diberi sedikit masa untuk dia berinfak sebab tahu itulah perkara yang paling mudah. Dan kita tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan orang yang berinfak ini dengan gambaran dengan kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sajalah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah adalah seperti menanam sebiji padi. Tanam sebiji padi, padi itu tumbuh mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji padi. Ada 100 biji padi. Allah Ta'ala beritahu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan tambah bagi siapa-siapa yang Allah mahu. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Nah, sekarang kalau saya bagi RM1, boleh jadi RM1 itu jadi RM700. Boleh jadi RM700 itu bagi kalau RM1. Tapi di hujung ayat Allah beritahu, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui, maksudnya Allah tahu. Daripada jumlah yang besar itu, banyak mana saya infak? Takkan RM1. Takkan RM5. Mestilah satu jumlah yang bagi saya boleh jadi satu simpanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama. Tak sama tuan-tuan. Saya yang gratuiti RM50,000 dengan ada orang yang gratuiti RM500,000. Saya bagi RM5. Takkan yang RM500,000 bagi RM5. Allah Maha mengetahui banyak mana balance dalam akaun kita. Jadi berinfaklah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk dalam tanda-tanda saya bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam saya dapat duit ini, saya mesti strategikan. RM300,000 saya nak buat apa?
300,000. Sebahagiannya saya masuk dalam FD. Sebahagiannya saya berinfak. Sebahagiannya saya selesaikan utang-utang saya. Sebahagiannya saya jadikan sebagai wakaf. Jadi nampak duit itu yang mana kita cari, dia dapat manfaat yang berterusan. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita, bila mati anak Adam, semua tertinggal kecuali 3 perkara. Anak yang soleh doakan dia. Keduanya, amal jariah yang dilakukan. Yang ketiganya, ilmu yang bermanfaat. Barangkali anak soleh ini, kita semua tahulah. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah sentiasa mendoakan kita. Yang keduanya, amal jariah. Apa saja perkara baik yang kita buat menjadi jariah. Jariah ini maksudnya mengalir. Apabila saya berinfak pada jalan Allah, saya buat wakaf, saya buat bantu untuk buat madrasah, saya bantu untuk buat surau, masjid, maka jariah itu mengalir sampailah ke akhir hayat. Lepas saya mati pun masih mengalir lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi sebut, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Barangkali kita tak banyak ilmu kita sedikit, tapi kita nak bergantung dengan amal jariah. Ini salah satu laluan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita dapat menyalurkan sebahagian harta kita pada jalan yang Allah suka, pada jalan yang Allah redha, pada jalan yang akan menjadi simpanan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullah alaihim dan juga para salafus saleh, mereka menjadikan sebagian harta mereka itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dapat menuai hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Ini satu kitab tiada keraguan dalamnya, menjadi panduan bagi orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara ghaib. Wa yuqimuna as-salah, mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian harta yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Dua perkara Tuhan selalu gandingkan, ibu ayah, para hadirin yang saya kasih sekalian. Dua perkara Allah selalu gandingkan. Beribadat, iaitu iqamis salat, mendirikan solat, dan mengeluarkan zakat ataupun berinfak. Satu, amalan yang melibatkan anggota tubuh badan saya, kudrat saya. Satu lagi melibatkan harta benda saya. Dua-dua ini mesti seiring. Tak boleh seorang itu kuat beribadat, solatnya bagus, 5 waktu di masjid, qiyamul lail jaga, tapi bila berinfak, dia buat tak tahu. Ini tak boleh. Kalau boleh biarlah dalam seiringan. Jadi saya seru kepada yang akan menerima duit di hujung usia ini, kalau boleh rajin-rajinlah berinfak. Kerana apa yang kita tabungkan pada jalan Allah, itulah yang akan kekal, akan menanti kita di akhirat. Selamat beramal. Sekian daripada saya. Mudah-mudahan ada umur yang panjang, ada rezeki yang murah, boleh kita bersua kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.